Pengertian hadis dan kegunaannya dalam studi Islam. Dalam bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Sedangkan istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contohnya ialah innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut bahasa, hujjah ialah bukti atau dasar hukum. Menurut istilah, hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi sebagai penjelasan, penguatan, pemberian rincian, dan pembuatan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Contoh hadisnya ialah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Menurut bahasa, sejarah ialah kisah masa lalu, sedangkan menurut istilah ialah proses perkembangan periwayatan hadis sejak zaman Nabi, sahabat, tabi'in hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Contoh hadis, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal qur'ani falyamhuh. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. Keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Menurut bahasa, kuantitas ialah jumlah. Menurut istilah, hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir ialah diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Kelima ialah hadis berdasarkan kualitas sanad. Menurut bahasa, kualitas ialah mutu, sedangkan menurut istilah, hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan, yaitu sahih, dhaif, dan hasan. Contoh hadis sahih ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang keenam ialah syarat hadis. Menurut bahasa, sahih ialah benar atau sehat. Menurut istilah, hadis yang memenuhi 5 syarat, yaitu sanadnya bersambung, perawinya adil, perawinya dobit, dan tidak syad, tidak ada ilat atau cacat. Contoh hadis sahih ialah ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Dalam bahasa, perawi ialah orang yang meriwayatkan, sedang menurut istilah ialah orang yang meriwayatkan hadis, yaitu harus adil, dobit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadis, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Yang ke-8, hadis maudhu' atau palsu. Menurut bahasa, maudhu' ialah diletakkan atau dibuat-buat. Nah, menurut istilah, maudhu' ialah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Contoh hadis maudhu' ialah man shalla lailatan nisfi min sya'bana mi'ata rak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ke-9 ialah ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, rijal ialah laki-laki atau orang-orang. Menurut istilah, ialah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk melihat sah atau tidaknya riwayat mereka. Contoh hadis ialah nadarallahum ra'asami amaqalati fawa'aha
fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Yang ke-10, ilmu asbabul wurud. Menurut bahasa, asbab ialah sebab. Menurut istilah, asbabul wurud ialah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad. Contoh hadis ialah man minkum mankaron falyughayyirhu biyadih. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Yang terakhir ialah takhrij hadis. Menurut bahasa, takhrij ialah mengeluarkan. Menurut istilah, takhrij al-hadis ialah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Contoh hadis ialah al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengertian hadis dan kegunaan dalam studi Islam. Menurut bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Menurut istilah, ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut bahasa, hujjah ialah bukti atau dasar hukum. Menurut istilah, hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelasan, penguatan, pemberian rincian, pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Menurut bahasa, sejarah ialah kisah masa lalu. Menurut istilah, ialah proses perkembangan periwayatan hadis zaman Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Contoh hadis, la taktubu anni wa man kataba anni khairal qur'ani falyamhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, siapa yang telah menulis maka hapuslah. Yang keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Menurut bahasa, kuantitas ialah jumlah, sedangkan istilah hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Pengertian. Menurut bahasa, kualitas ialah mutu, sedangkan istilah hadis dibagi menjadi kuantitas sanad dan matan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis sahih ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang keenam ialah syarat-syarat hadis sahih. Nah, pengertian sahih ini ialah benar atau sehat. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Ketiga, perawi dhaif atau kuat hafalan. Yang keempat, tidak syad, tidak menyelisihi yang lebih siqah. Yang kelima, tidak ada ilat atau tidak ada cacat tersembunyi. Contohnya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Pengertian menurut bahasa, perawi ialah orang yang meriwayatkan, sedangkan menurut istilah ialah orang yang meriwayatkan hadis dan mereka harus adil, dhabit,
Muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Yang ke-8, hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Menurut bahasa, maudhu' ialah diletakkan atau dibuat-buat. Menurut istilah, ialah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Contoh hadis, man shalla lailatan nisfi min sya'bana mi'ata rak'ah faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Ke-9, ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, rijal ialah laki-laki atau orang-orang. Menurut istilah, ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Contoh hadis, nadarallahum ra'asami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Ke-10 ialah ilmu asbabul wurud. Menurut bahasa, ialah sebab datangnya, sedangkan menurut istilah, ialah ilmu yang mempelajari latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad. Contoh hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Yang terakhir, takhrij hadis. Menurut bahasa, takhrij ialah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah ialah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Contoh hadis ialah al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengertian hadis dan kegunaan dalam studi Islam. Pengertian. Menurut bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contoh hadis ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Yang kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut bahasa, hujjah berarti bukti atau dasar hukum. Menurut istilah, ialah hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelasan, penguatan, pemberian rincian, pembuatan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Contoh hadis ialah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. 3. Sejarah perkembangan hadis. Menurut bahasa, sejarah ialah kisah masa lalu. Menurut istilah, ialah proses perkembangan periwayatan hadis dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Contoh hadis, la taktubu anni wa man kattaba anni khairan Qur'ani falyamhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis, maka hapuslah. 4. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Menurut bahasa, kuantitas ialah jumlah, sedang menurut istilah, hadis dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir ini ialah diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad ialah tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Menurut bahasa, kualitas ialah mutu, sedangkan menurut istilah ialah hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan. Ada 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis sahih ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu
li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Keenam ialah syarat hadis sahih. Menurut bahasa, sahih ialah benar atau sehat. Nah, jadi syarat-syarat hadis sahih ialah hadis yang memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya dobit atau kuat hafalannya. Keempat, tidak syad atau tidak menyelisih yang lebih siqah. Yang terakhir ialah tidak ada ilat atau cacat yang tersembunyi. Contoh hadis sahih ialah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Menurut bahasa, perawi ialah orang yang meriwayatkan. Menurut istilah, ialah orang yang meriwayatkan hadis harus adil, dobit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadis ialah balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. 8. Hadis maudhu'. Menurut bahasa, maudhu' ialah diletakkan atau dibuat-buat. Nah, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Contoh hadis maudhu' ialah man shalla lailatan nisfi min sya'bana mi'ata rak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. 9. Ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, rijal ialah laki-laki atau orang-orang. Menurut istilah, ialah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Contohnya, nadarallahum ra'asami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Ke-10 ialah ilmu asbabul wurud. Menurut bahasa, asbab ialah sebab. Nah, artinya menurut istilah ialah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan Nabi Muhammad. Contohnya ialah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Yang terakhir ialah takhrij hadis. Menurut bahasa, takhrij ialah mengeluarkan, sedang menurut istilah ialah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Contoh hadis, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengertian hadis dan kegunaan dalam studi Islam. Menurut bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut bahasa, hujjah ialah bukti atau dasar hukum. Menurut istilah, hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelasan, penguatan, pemberian rincian, pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Menurut bahasa, sejarah ialah kisah masa lalu. Menurut istilah, ialah proses perkembangan periwayatan hadis zaman Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Contoh hadis, la taktubu anni wa man kataba anni khairal qur'ani falyamhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, siapa yang telah menulis maka hapuslah. Yang keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad.
Menurut bahasa, kuantitas ialah jumlah, sedangkan istilah hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Pengertian. Menurut bahasa, kualitas ialah mutu, sedangkan istilah hadis dibagi menjadi kuantitas sanad dan matan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis sahih ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang keenam ialah syarat-syarat hadis sahih. Nah, pengertian sahih ini ialah benar atau sehat. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Ketiga, perawi dhaif atau kuat hafalan. Yang keempat, tidak syad, tidak menyelisihi yang lebih siqah. Yang kelima, tidak ada ilat atau tidak ada cacat tersembunyi. Contohnya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Pengertian menurut bahasa, perawi ialah orang yang meriwayatkan, sedangkan menurut istilah ialah orang yang meriwayatkan hadis dan mereka harus adil, dhabit, muslim, baligh berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadis, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Yang kedelapan, hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Menurut bahasa, maudhu' ialah diletakkan atau dibuat-buat. Menurut istilah, ialah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Contoh hadis, man shalla lailatan nisfi min sya'bana mi'ata rak'ah faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kesembilan, ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, rijal ialah laki-laki atau orang-orang. Menurut istilah, ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Contoh hadis, nadarallahum ra'asami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Kesepuluh ialah ilmu asbabul wurud. Menurut bahasa, ialah sebab datangnya, sedangkan menurut istilah, ialah ilmu yang mempelajari latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad. Contoh hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Yang terakhir, takhrij hadis. Menurut bahasa, takhrij ialah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah ialah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Contoh hadis ialah al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengertian hadis dan kegunaan dalam studi Islam. Pengertian. Menurut bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contoh hadis ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Yang kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran.
Menurut bahasa, hujjah berarti bukti atau dasar hukum. Menurut istilah, ialah hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelasan, penguatan, pemberian rincian, pembuatan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Contoh hadis ialah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. 3. Sejarah perkembangan hadis. Menurut bahasa, sejarah ialah kisah masa lalu. Menurut istilah, ialah proses perkembangan periwayatan hadis dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Contoh hadis, la taktubu anni wa man kattaba anni khairan Qur'ani falyamhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis maka hapuslah. 4. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Menurut bahasa, kuantitas ialah jumlah, sedang menurut istilah, hadis dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir ini ialah diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad ialah tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku maka tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Menurut bahasa, kualitas ialah mutu, sedangkan menurut istilah ialah hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan. Ada 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis sahih ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Keenam ialah syarat hadis sahih. Menurut bahasa, sahih ialah benar atau sehat. Nah, jadi syarat-syarat hadis sahih ialah hadis yang memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya dobit atau kuat hafalannya. Keempat, tidak syad atau tidak menyelisih yang lebih siqah. Yang terakhir ialah tidak ada ilat atau cacat yang tersembunyi. Contoh hadis sahih ialah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Menurut bahasa, perawi ialah orang yang meriwayatkan. Menurut istilah, ialah orang yang meriwayatkan hadis harus adil, dobit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadis ialah balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. 8. Hadis maudhu'. Menurut bahasa, maudhu' ialah diletakkan atau dibuat-buat. Nah, sedangkan menurut istilah ialah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Contoh hadis maudhu' ialah man shalla lailatan nisfi min sya'bana mi'ata rak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban maka Allah akan mengampuni dosanya. 9. Ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, rijal ialah laki-laki atau orang-orang. Menurut istilah, ialah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Contohnya, nadrallahum ra'asami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Ke-10 ialah ilmu asbabul wurud. Menurut bahasa, asbab ialah sebab. Nah, artinya menurut istilah ialah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan Nabi Muhammad. Contohnya ialah man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Yang terakhir ialah takhrij hadis.
Menurut bahasa, takhrij ialah mengeluarkan, sedang menurut istilah ialah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Contoh hadis, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengertian hadis dan kegunaan dalam studi Islam. Menurut bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Menurut istilah, ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contoh hadis, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut bahasa, hujjah ialah bukti atau dasar hukum. Menurut istilah, hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelasan, penguatan, pemberian rincian, pembuat hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Yang ketiga, sejarah perkembangan hadis. Menurut bahasa, sejarah ialah kisah masa lalu. Menurut istilah, ialah proses perkembangan periwayatan hadis zaman Nabi, sahabat, tabi'in, hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Contoh hadis, la taktubu anni wa man kataba anni khairal Qur'ani falyamhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran, siapa yang telah menulis maka hapuslah. Yang keempat, hadis berdasarkan kuantitas sanad. Menurut bahasa, kuantitas ialah jumlah, sedangkan istilah hadis dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Pengertian. Menurut bahasa, kualitas ialah mutu, sedangkan istilah hadis dibagi menjadi kuantitas sanad dan matan, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis sahih ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Yang keenam ialah syarat-syarat hadis sahih. Nah, pengertian sahih ini ialah benar atau sehat. Syarat-syaratnya ialah yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Ketiga, perawi dhaif atau kuat hafalan. Yang keempat, tidak syad, tidak menyelisihi yang lebih siqah. Yang kelima, tidak ada ilat atau tidak ada cacat tersembunyi. Contohnya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Yang ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Pengertian menurut bahasa, perawi ialah orang yang meriwayatkan, sedangkan menurut istilah ialah orang yang meriwayatkan hadis dan mereka harus adil, dhabit, muslim, baligh berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadis, balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Yang kedelapan, hadis maudhu', yaitu hadis palsu. Menurut bahasa, maudhu' ialah diletakkan atau dibuat-buat. Menurut istilah, ialah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Contoh hadis, man shalla lailatan nisfi min sya'bana mi'ata rak'ah faqad ghafarallahu lahu dhunubah. Barang siapa salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. Kesembilan, ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, rijal ialah laki-laki atau orang-orang. Menurut istilah, ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan
kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Contoh hadis, nadharallahum ra'a sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. Ke-10 ialah ilmu asbabul wurud. Menurut bahasa ialah sebab datangnya, sedangkan menurut istilah ialah ilmu yang mempelajari latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan oleh Nabi Muhammad. Contoh hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Yang terakhir, takhrij hadis. Menurut bahasa, takhrij ialah mengeluarkan, sedangkan menurut istilah ialah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Contoh hadis ialah al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pengertian hadis dan kegunaan dalam studi Islam. Pengertian. Menurut bahasa, hadis berarti baru, cerita, kabar, atau percakapan. Menurut istilah, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Contoh hadis ialah innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Yang kedua, dalil hujjah hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Menurut bahasa, hujjah berarti bukti atau dasar hukum. Menurut istilah, ialah hadis sebagai hujjah berarti menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran dengan fungsi penjelasan, penguatan, pemberian rincian, pembuatan hukum baru yang tidak ada dalam Al-Quran secara langsung. Contoh hadis ialah Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. 3. Sejarah perkembangan hadis. Menurut bahasa, sejarah ialah kisah masa lalu. Menurut istilah, ialah proses perkembangan periwayatan hadis dari zaman Nabi, sahabat, tabi'in hingga kodifikasi dalam kitab-kitab hadis. Contoh hadis, la taktubu anni wa man kattaba anni khairan Qur'ani falyamhu. Jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Siapa yang telah menulis, maka hapuslah. 4. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Menurut bahasa, kuantitas ialah jumlah, sedang menurut istilah, hadis dibagi menjadi 2, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir ini ialah diriwayatkan oleh banyak perawi, sedangkan ahad ialah tidak mencapai jumlah mutawatir, meliputi gharib, aziz, dan masyhur. Contoh hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Kelima, hadis berdasarkan kualitas sanad. Menurut bahasa, kualitas ialah mutu, sedangkan menurut istilah ialah hadis dibagi menurut kualitas sanad dan matan. Ada 3, yaitu sahih, hasan, dan dhaif. Contoh hadis sahih ialah la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Keenam ialah syarat hadis sahih. Menurut bahasa, sahih ialah benar atau sehat. Nah, jadi syarat-syarat hadis sahih ialah hadis yang memenuhi 5 syarat ini. Yang pertama, sanadnya bersambung. Kedua, perawinya adil. Ketiga, perawinya dhabit atau kuat hafalannya. Keempat, tidak syad atau tidak menyelisih yang lebih thiqah. Yang terakhir ialah tidak ada illat atau cacat yang tersembunyi. Contoh hadis sahih ialah ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketujuh, syarat perawi dan proses transmisi. Menurut bahasa, perawi ialah orang yang meriwayatkan. Menurut istilah, ialah orang yang meriwayatkan hadis harus adil, dhabit, muslim, baligh, berakal, hafal, dan jujur. Contoh hadis ialah
Ballighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. 8. Hadis maudhu. Menurut bahasa, maudhu ialah diletakkan atau dibuat-buat. Nah, sedangkan menurut istilah, ialah hadis yang dibuat-buat dan dinisbatkan kepada Nabi secara dusta. Contoh hadis maudhu ialah man shalla lailatan nisfi min sya'bana mi'ata rak'atin faqad ghafarallahu lahu dzunubah. Barang siapa yang salat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosanya. 9. Ilmu rijal al-hadis. Menurut bahasa, rijal ialah laki-laki atau orang-orang. Menurut istilah, ialah ilmu yang mempelajari kepribadian, latar belakang, dan kredibilitas para perawi hadis untuk menilai sah atau tidaknya riwayat mereka. Contohnya, nadarallahum ra'asami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah memperindah wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia dengar. 10. Ialah ilmu asbabul wurud. Menurut bahasa, asbab ialah sebab. Nah, artinya menurut istilah ialah ilmu yang membahas latar belakang atau sebab mengapa suatu hadis diucapkan Nabi Muhammad. Contohnya ialah man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Yang terakhir ialah takhrij hadis. Menurut bahasa, takhrij ialah mengeluarkan, sedang menurut istilah ialah proses penelusuran sanad dan sumber hadis dari kitab-kitab hadis untuk mengetahui perawi, kualitas, dan status hadis. Contoh hadis, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.